Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wa lintifa' lifadata wa listifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillah وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini, pagi hari Ahad, kita menyambung kembali pembincangan kitab Mutammimatu Al-Ajurrumiyah. Kita dah sampai pada perbahasan babul maf'ulil mutlaq. Bab al-maf'ul mutlaq. Waalaikumsalam. Jadi bab maf'ul mutlaq. Al-maf'ul ada banyaklah. Maf'ul bihi, maf'ul li ajlih, maf'ul fih, maf'ul mutlaq, maf'ul dia lagi ada. Maf'ul ma'ah. 5 dah. Kita ada maf'ul yang 5. Kita ada 5 maf'ul. Okay, kenapa maf'ul ini dinamakan sebagai maf'ul mutlaq? Iaitu maf'ul yang terlepas daripada sebarang ikatan. Berbeza dengan maf'ul yang lain. Maf'ul yang lain, maf'ul bihi diikat dengan bihi. Maf'ul fih diikat dengan fih. Maf'ul li ajlih diikat dengan li ajlih, ditaqyidkan dengan li ajlih. Maf'ul ma'ah ditaqyidkan dengan ma'ah. Tapi maf'ul ini disebut babul maf'ul. Mana babul maf'ul mutlaq. Mutlaq ni terlepas. Maksud terlepas daripada sebarang ikatan di belakangnya. Kita tak sebut maf'ul fi, maf'ul li ajlih, maf'ul bihi dan sebagainya. Alasannya ialah kerana أي الذي لم يقيد بالجار لصحة إطلاق المفعول عليه من غير تقييد لأنه مفعول حقيقي الذي فعله فاعل الفعل بخلاف بقية المفاعيل. Itu yang disebut oleh Sahibul Kawakib. Dinamakan sebagai maf'ul mutlaq kerana maf'ul itu, maf'ul kat sini ialah maf'ul yang hakiki yang dilakukan oleh fa'ilul fa'il, yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan. Contoh kita sebut daraba Zaidun darban. Daraba Zaidun darban. Darban tu kita sebut maf'ul mutlaq. Kenapa dinamakan sebagai maf'ul mutlaq? Kerana darban itu ialah maf'ul yang hakiki yang dilakukan oleh Zaid. Daraba Zaidun darban. Telah memukul oleh Zaid dengan satu pukulan, dengan pukulan. Okey, jadi darban tu, siapa yang melakukan darban? Siapa yang melakukan darban? Darban tu pukulan. Al-hadas, perbuatan, memukul. Siapa yang melakukan? Daraba Zaidun darban. Darban tu, maf'ul mutlaq tu yang dilakukan oleh si Zaid lah. Akala Zaidun aklan. Telah memakan oleh Zaid aklan. Aklan tu, kita panggil masdar. Masdar ni perbuatan yang keluar daripada seorang fa'il. Jadi kat sini, akala Zaidun aklan. Siapa yang melakukan aklan? Zaid itulah. Jadi darban dilakukan oleh fa'il. Aklan juga dilakukan oleh fa'il. Dilakukan oleh fa'il, iaitu si Zaid. Boleh? Oleh sebab itu dinamakan sebagai al-maf'ul mutlaq. Yakni maf'ul hakiki, maf'ul yang tidak diikat oleh sesuatu. Berbeza dengan yang lain. Contoh saya sebut sumtu al-yauma, aku puasa pada hari ini. Okay, yang saya buat, saya puasa. Hari ini tu saya tak buat. Saya tidak melakukan hari ini. Apa yang saya lakukan? Saya puasa. Itu perbuatan. Al-yauma tu masa. Puasa tu berlaku pada hari ini. Hari ini tu sendiri saya tak buat. Sebab tu tidak dinamakan sebagai maf'ul mutlaq. Darabtu Zaidan. Aku pukul Zaid.
yang saya buat, aku pukul ni. Sepak terajang tu yang saya buat. Darban tu saya tak buat dia. Zaidan tu saya tak buat dia. Saya tak buat Zaid. Yang saya perbuatan yang saya lakukan ialah saya pukul dia. Zaid tu sendiri bukan saya yang cipta, bukan saya yang buat. Boleh? Okey. Faham tu? Itu alasan kenapa maf'ul ini dinamakan sebagai maf'ul mutlaq. Kerana memang maf'ul itu sendiri, maf'ul itu satu perbuatan yang dilakukan oleh fa'il. Macam kita sebut, darabtu Zaidan darban. Aku telah memukul Zaidan darban, dengan pukulan. Pukulan tu ialah satu perbuatan daripada kita. Dan itu yang kita lakukan. Maka sebab tu dinamakan sebagai maf'ul mutlaq. Wallahu a'lam. Harap fahamlah tu. Babul maf'ulil mutlaqi. Baca. Wa huwa al-masdaru al-fadlatu al-muakkidu li'amilihi awil mubayyinu li naw'ihi aw adadih. Jadi maf'ul mutlaq ni apa ta'rif dia? Ta'rif dia ialah wa huwa al-masdaru. Wa huwa al-masdaru. Al-maf'ul mutlaq ialah masdar. Masdar. Masdar ni satu nama perbuatan yang keluar daripada fa'il. Tu. Perbuatan yang keluar daripada fa'il. Daraba fa'il. Darban kita sebut apa? Sebagai masdar. Apa dia masdar? Ismul hadath as-sadir minal fa'il. Nama bagi perbuatan yang keluar daripada fa'il. Jadi saya pukul. Pukulan tu kita panggil apa nama? Masdar. Qatlan, pembunuhan tu. Itu kita panggil masdar. Okey, baca. Wa huwa al-masdar al-maf'ul mutlaq ila masdar al-fadlah, yang lebihan. Fadlah ni lawan kepada al-umat. Al-umat ni maknanya tiang. Dalam nahwu ni ada beberapa tiang lah. Antaranya ialah fa'il. Tiang ni daripada marfu'at, daripada isim-isim yang marfu'. Tapi tak semua isim marfu' tu tiang, dianggap sebagai amid. Isim yang dianggap sebagai amid ada 3 kalau tak silap, ataupun 5. Yang pertama apa dia? Fa'il. Itu nak tak nak, bila ada fa'il mesti ada fa'il. Ada tak boleh ada fa'il saja, tak ada fa'il tak boleh, mesti ada fa'il. Lepas tu mubtada' khabar. Itu tiang juga tu. Bila ada mubtada' mesti ada khabar. Bila ada khabar mesti ada mubtada'. Lepas tu perkara-perkara yang asalnya mubtada' dan juga khabar. Contoh, inna Zaidan qa'imun. Isim inna, khabar inna, juga tiang. Sebab asalnya ialah mubtada' khabar. Boleh? Apa makna di tiang? Tiang ni kita tak boleh buang. Umat, kita tak boleh buang dia. Kalau buang jadi tak sempurna ayat tu. Contoh kita sebut Zaidun. Mana khabar dia? Apa tu bos? Kita sebut qa'imun. Zaid tak ada. Mubtada' tak ada. Tak boleh juga. Ataupun daraba. Siapa pukul? Mesti ada yang memukul. Yang dipukul tu mungkin kita boleh tak sebut. Tapi yang memukul mesti kena ada. Boleh? Okey, itu kita panggil al-umat. Kat sini fadlah, lebihan. Lebihan. Semua mansubat dianggap sebagai lebihan. Kalau kita sebut pun tak ada masalah. Kita tak sebut dalam ayat pun tidak ada masalah. Sebab dia lebih. Aksesoris sahaja. Melainkan mansubat yang asalnya ialah mubtada' atau khabar. Contoh, inna Zaidan qa'imun. Zaidan tu isim inna mansub. Tapi dia tu umat, tiang. Sebab apa? Asalnya juga tiang, iaitu mubtada'. Kana Zaidun qa'iman. Qa'iman tu khabar kepada kana. Tak dia mansub, adakah dia itu fadlah? Tak, dia itu tiang. Sebab apa? Asalnya juga ialah tiang kerana dia itu khabar.
Selain daripada tu, mansubat semua fadlah. Apa makna fadlah? Kita nak sebut okey, tak sebut pun tidak ada masalah. Dia tak merosakkan jumlah tu. Tu. Boleh tak? Wa huwa al-masdaru al-fadlah. Jadi al-maf'ul mutlaq ni fadlah. Kita sebut darabtu Zaidan, selesai. Aku pukul Zaid. Tapi kita nak terang pula jenis pukulan tu, ataupun kita nak takkidkan pukulan tu, ataupun kita nak beritahu berapa kali kita pukul. Itu dianggap sebagai fadlah, aksesoris dah. Yang penting kita dah bagi tahu aku ni pukul si Zaid, darabtu Zaidan. Wa huwa al-masdarul fadlah, masdar yang fadlah yang al-muakkidu li'amilihi, ni function dia lah. Function dia ada 3. Yang pertama, al-muakkidu li'amilihi. Masdar itu datang untuk menguatkan amil. Amil bagi masdar tersebut. Faktor bagi masdar tersebut. Amil ni istilah lah. Amil ni ialah satu perkara yang memasukkan masdar itu sendiri. Contoh, kita sebut darabtu Zaidan darban. Ni. Darban kat sini datang sebagai apa? Sebagai takkid, menguatkan darabtu. Aku pukul Zaid. Dengan pukulan, maknanya pukul-pukul lah. Maknanya bukan pukul biasa-biasa, tak, memang pukul sungguh. Bukan main-main punya pukul, bukan menipu, tak, sungguh ni, tak menipu ni. Darabtu Zaidan darban. Boleh. Jadi darban tu datang untuk menguatkan amil, iaitu menguatkan darabtu. Kalau kita sebut darabtu Zaidan, boleh jadi ihtimal pukul sungguh ataupun pukul main-main, ataupun tak pukul pun saja nak menipu. Tapi bila disebut darabtu Zaidan darban, maka ketika itu takkid, memang betul-betul kita pukul lah si Zaid tu. Itu fashion darban. Kemudian darban ni kita sebut apa? Al-muakkidu li'amil, dia mentakkidkan darabtu. Jadi darabtu tu amil dia. Apa maksud amil? Maksud amil kat sini dia tu yang memasukkan darban ni. Jadi bila kita buat ayat darabtu Zaidan darban, darabtu Zaidan, Zaidan masuk sebab darabtu, fa'il. Ataupun sebab daraba. Darban kat belakang tu, maf'ul mutlaq tu, masuk sebab apa? Sebab amil dia, iaitu daraba juga. Boleh. Itu maksud dia. Jadi wahwal masdarul fadlatul muakkidu li'amilihi awil mubayyinu li naw'ih. Ataupun maf'ul mutlaq itu datang untuk menerangkan naw', untuk menunjukkan keadaan, style, rupa fa'il itu dilaksanakan oleh si fa'il. Contoh kita sebut darabtu Zaidan darbal amir. Darabtu Zaidan darbal amir. Aku telah memukul akan Zaid. Cara pukul tu macam mana? Darbal amir, dengan pukulan seorang pemerintah. Jadi kita menerangkan darb ni banyak. Ada pukulan seorang hamba. Hamba ni tak gerak, dia pukul slow je, perlahan. Kalau pemerintah pukul kuat. Jadi kita sebut darbal amir, dengan pukulan yang seperti pemerintah. Ataupun darb, ada darb yang perlahan, ada darb yang syadid. Kita nak terangkan darb yang dibuat oleh kita tu bukan darb biasa, tapi darb syadidan. Maka kita sebut darabtu Zaidan darban syadidan, ataupun darabtu Zaidan darban dha'ifan, dan sebagainya. Au adadih, ataupun maf'ul mutlaq tu datang untuk menerangkan adat, bilangan. Bilangan apa? Bilangan bagi amil. Bilangan bagi amil. Jadi darabtu Zaidan, darabtu tu aku pukul. Berapa kali pukul? 3 kali. Salasa marrat. Jadi salasa tu maf'ul mutlaq. Dia datang nak menerangkan berapa kali darabah tu dilaksanakan. Perbuatan darab itu dilaksanakan. Faham tu? Okey. Kita baca. Fal muakkidu li'amilihi, maka Syekh bawa contohlah. Fal muakkidu li'amilihi, maf'ul mutlaq yang datang untuk mentaukidkan amilnya ialah nahwa kallamallahu Musa taklima, dan telah berkata oleh Allah akan Nabi Musa dengan perkataan.
Dengan perkataan. Jadi kat sinilah kita sebut Nabi Musa tu memang benar-benar bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun Allah tu benar-benar bercakap dengan Nabi Musa. Sebab apa? Ada takkid. Ditakkidkan dengan maf'ul mutlaq. Tinggal lagi dibahas dalam ilmu tauhid bagaimanakah kalamullahu Musa taklima tu. Itu boleh tengok dalam kitab tauhid lah. Faham tu? Okey, jadi taklima tu kita sebut sebagai maf'ul mutlaq. Mansub. Apa function dia? Muakkid li'amilihi, dia mentakkidkan kalama. Kalau ditanya siapa yang memansubkan taklima, kita sebut kalama tu. Amil itu sendiri. Wa qawlika darabtu Zaidan darban. Telah aku memukul akan Zaid darban, dengan pukulan. Boleh samalah macam tadi. Saya dah tengah dah. Dah disebut dalam syarah. Bila maf'ul mutlaq tu datang sebagai muakkid li amilihi, maka kita tak boleh nak musannakan dia dan juga tak boleh jamakkan dia. Kena datang dalam keadaan mufrad je. Kita tak boleh buat ayat darabtu Zaidan darbaini. Atas nama darbaini itu ialah maf'ul mutlaq yang muakkid li amilihi, tak boleh. Kita tak boleh jamakkan dia, tak boleh musannakan dia. Mesti mufrad sahaja. Faham tu? Itu hukum dia lah. Function kedua bagi al-maf'ul mutlaq, wal mubayyinu li law'i amilihi, yang menerangkan jenis amilnya. Pukul tu, pukul style apa? Kuat ke, perlahan ke? Nahu fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir, maka kami mengambil mereka. Cara ambil tu lagu mana? Ini mungkin cara musnahkan ni. Akhadh maksudnya musnahkan. Tapi kita terjemah zahir je. Kena tengok tafsir balik. Fa akhadnahum, maka kami mengambil mereka. Akhdha, dengan ambilan yang macam mana? Azizim muqtadir. Dengan pengambilan yang aziz, yang kuat, yang ganas. Tak. Bukan ambil ataupun bukan binasakan dengan cara apa tu, lembut, tak, dengan ganas, dengan kasar lah maknanya. Allah Ta'ala memusnahkan mereka dengan cara yang kasar, dengan cara yang teruk. Boleh? Tu. Jadi kat sini akhdha tu kita panggil sebagai maf'ul mutlaq. Functionnya apa? Nak menerangkan nau' al-akhdh. Al-akhdhu tu, akhadnahum, ambil dengan cara lagu mana? Akhdha aziz. Akhdha yang aziz, yang kuat, yang ganas, yang kasar, muqtadir. Okey, boleh? Kita baca dulu. Wa yang ini sebelum tu kita sebut wal mubayyinu li naw'i amilihi, ni ada banyak cara lah. Maf'ul mutlaq datang untuk menerangkan nau' amil dia, ada banyak cara. Yang pertama ialah dengan cara idhafah. Yang disebut mula-mula tu idhafah. Fa akhadnahum akhdha. Akhdha tu maf'ul mutlaq. Kita nak menerangkan nau' amil dia, tak, kita idhafahkan akhdha tu kepada perkara lain, kepada nau' dia. Kalau nak sebut. Jadi akhdha tu akhdha dha'ifin ke macam mana? Akhdha azizim muqtadir. Boleh? Jadi cara pertama untuk kita mendatangkan maf'ul mutlaq yang functionnya ialah al-mubayyin li naw'i amilihi, ialah dengan mendatangkan maf'ul mutlaq yang disandarkan, yang diidhafahkan kepada mudhaf ilaih, yang mana mudhaf ilaih itu menerangkan jenis akhdh itu. Jadi kat sini fa akhadnahum akhdha, maka kami mengambil mereka dengan cara apa? Akhdha mudhaf, azizin, bukan akhdha yang biasa-biasa, tak, malah akhdha azizin muqtadir. Boleh? Itu yang pertama. Contoh kita nak buat darabtu Zaidan darbal amiri. Darba maf'ul mutlaq, menerangkan nau' ad-darb. Dengan cara lagu mana? Kita idhafahkan darb kepada al-amiri, pemerintah, pemimpin. Al-amiri mudhaf ilaih. Boleh?
ataupun dengan cara sifat. Kita mensifatkan maf'ul mutlaq. Itu disebut dalam syarah Fawaqih Al-Janiyah. Contoh saya sebut jalastu julusan. Jalastu julusan, aku duduk dengan julusan. Julus yang macam mana? Julusan hasanan, julus yang baik, bersila molek lah. Ada orang duduk depan orang pun dia hulur kaki, lunjur kaki. Itu julusan ghaira hasanin. Jadi cara kedua nak menerangkan nau'ul amil ialah dengan cara kita datangkan maf'ul mutlaq, kemudian kita sifatkan dia. Boleh? Yang ini pula terbagi kepada dua lah. Pertama kita sebut betul jelas-jelas dalam kalam. Jalastu julusan hasanan. Jadi julusan disebut, hasanan pun disebut, maf'ul mutlaq disebut, betul sifat bagi maf'ul mutlaq pun disebut. Ada kala didatangkan apa? Sifat sahaja, maf'ul mutlaq dibuang. Contoh ayat Quran, wa an a'mala salihan, wa an a'mala salihan. Asalnya wa an a'mala amalan salihan. Jadi a'mala amalan, a'mala amalan. Amalan tu maf'ul mutlaq. Okey, functionnya apa? Mubayyin li naw'i amilihi. Dengan cara apa kita sifatkan dengan salihan. Jadi wa an a'mala salihan, ayat Quran begitu. Jadi apa yang dibuang kat situ? Maf'ul mutlaq yang dibuang, tapi sifat pada maf'ul mutlaq tu dikekalkan dalam ayat. Jadi wa an a'mala salihan, asalnya wa an a'mala amalan salihan. Jadi cara kedua kita nak menerangkan maf'ul mutlaq yang jenis mubayyin li naw'i amilihi ni dengan cara kita datangkan sifat kepada maf'ul mutlaq tersebut. Itu pula ada dua. Ada kala memang maf'ul mutlaq tu kita sebut jalastu julusan hasanan, atau maf'ul mutlaq tu kita buang jalastu hasanan, boleh juga gitu. Ataupun wa an a'mala salihan. Wa an a'mala salihan maknanya wa an a'mala amalan salihan, kita buang maf'ul mutlaq. Boleh? Okey. Ataupun dengan lamul ahdi. Lamul ahdi, itu cara yang ketiga. Jadi cara pertama dengan idhafah, cara kedua dengan kita sifatkan maf'ul mutlaq tu dengan satu sifat. Yang ketiga ialah kita datangkan lamul ahdi. Contohlah, saya ni rembat pukul si Zaid ni. Bila saya sepak terajang si Zaid ni, Ustaz Abdul Hakim tengok perbuatan saya buat tu. Tak? Okey. Keesokan harinya saya jumpa dengan Ustaz Abdul Hakim. Saya pun sebut pada dia, darabtu Zaidan ad-darba. Aku telah pukul Zaid ad-darba dengan pukulan. Pukulan yang macam mana? Alif lam kat depan tu kita panggil alif lam lil ahdi dhihni. Kita dah pernah belajar dulu jenis-jenis alif lam. Alif lam lil ahdi dhihni, alif lam yang menunjukkan satu perkara yang telah ma'ruf dalam minda saya dan juga minda Abdul Hakim, Ustaz Abdul Hakim. Sebab apa? Semalam masa saya pukul si Zaid ni, Ustaz Abdul Hakim pun tengok. Mana kuat sungguh lah. Pukul sungguh. Jadi dia tahu pukul saya tu pukul yang kuat. Jadi dalam ayat saya buat ni, saya tak perlulah nak beritahu pukulan tu syadidan ke tak syadidan ke. Saya hanya masukkan alif lam sahaja. Nak beritahu syadid dia dah tahu dah, dia tengok semalam depan mata. Tak, jadi saya sebut darabtu Zaidan ad-darba. Aku pukul Zaid dengan ad-darba, dengan pukulan yang semalam yang kamu tengok tu. Jadi alif lam kat situ, alif lam lil ahdi dhihni. Alif lam yang menunjukkan satu perkara yang telah ada dalam minda mutakallim dan juga mukhatab. Bila saya sebut darabtu Zaidan ad-darba, Ustaz Hakim pun faham, mana pukul sungguh kawan tu. Alif lam tu menunjukkan kat atas apa? Satu perkara yang ma'ruf dalam minda saya dan juga minda Ustaz Hakim. Itu cara yang ke berapa? 3. Cara yang keempat ialah dengan kita datangkan isim yang khas. Isim yang khas, isim yang khusus. Contoh kita sebut raja'a
Zaidun al-Qahqariyya. Raja'a Zaidun al-Qahqariyya. Okey. Telah kembali Zaid. Kembali Zaid macam mana? Contoh saya jalan ke depan. Saya keluar daripada Ma'had ni, keluar. Lepas tu saya kembali ke Ma'had. Kembali macam mana? Adakah saya kembali dalam keadaan macam biasa, makna saya pusing badan saya, kan saya ke depan kan? Muka saya ke depan. Bila saya nak balik semula ke rumah, saya pusing, saya pun berjalan balik ke rumah. Itu yang biasa kita jalan lah. Ataupun saya kembali dalam keadaan qahqari. Qahqari dia apa? Saya jalan ke depan, lepas tu saya ada barang tinggal kat rumah, saya pun berjalan lagu ni, undur belakang. Saya jalan begini lah. Undur lagu ni, undur sampai ke rumah. Sepatut gini, dia pusing, dia pergi dalam rumah tu. Ni undur lagu ni, pusing, berjalan begini sampailah ke rumah. Jadi nak terangkan nau' rujuk' tu, amin tu, raja'ah tu, dengan kita datangkan isim yang khas yang menerangkan sendiri cara kita rujuk tu, cara kita balik ke rumah, kembali ke rumah. Maka disebut raja'a Zaidun al-Qahqariyya. Boleh? Jadi kesimpulannya, cara untuk kita mendatangkan maf'ul mutlak yang mubayyin li naw'i 'amilihi ada 4. Pertama, dengan kita datangkan maf'ul mutlak yang mudhaf, yang disandarkan kepada mudhaf ilaih. Yang mudhaf ilaih itu sendiri menerangkan nau' dia. Darabtu ataupun fa'akhadnahum akhdha azizin. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara kita datangkan sifat kepada maf'ul mutlak. Darabtu Zaidan darban syadidan, darban qawiyan, darban dha'ifan. Yang keempat, dengan cara kita apa? Kita datangkan alif lam al-ahdi. Itu kalau pukulan tu dah ma'ruf dalam minda mutakallim dan juga mukhatab. Jadi darabtu ad-darba, darabtu Zaidan ad-darba, ad-darba alif lam. Yang keempat, dengan cara kita datangkan isim yang khas, isim yang khusus yang menerangkan cara dilaksanakan fi'il tersebut. Jadi saya sebut raja'a al-Qahqariyya, telah kembali oleh dia. Kembali macam mana? Adakah dengan cara biasa? Tak, malah dia qahqari, jalan dalam keadaan qahqari, gitu, ke belakang. Boleh? Dan jenis ini boleh kita tasniyahkan dan boleh kita jamakkan, ikut pandangan yang masyhur. Sebab apa? Sebab anwa' dia tu berbeza-beza. Anwa' dia tu berbeza-beza. Kita sebut yang ni maf'ul mutlak ni nak menerangkan apa? Nau' amil. Tak. Contoh saya musafir. Contoh saya pukul lah. Adakah pukul ni mesti kuat? Tak. Kadang-kadang pukul tu jadi slow, perlahan. Kadang-kadang pukul tu pukulan hamba, kadang-kadang pukulan pemimpin. Tak. Jadi disebabkan kepelbagaian pukulan tu, maka bila kita nak terang dalam satu jumlah, kita kena datangkan dalam keadaan musanna jamak lah. Contoh kita buat darabtu Zaidan, ataupun dalam ayat ni, dalam buku ni dia sebut sirtu sayrai Zaidin, sayrun sayrani. Sirtu, aku bermusafir ataupun aku bergerak, aku berjalan. Sayrai Zaidin, dengan dua cara Zaid berjalan. Al-hasana wal-qabiha. Yang pertama, sayr yang hasan, yang baik. Yang kedua, yang qabih. Tu. Jadi dijamakkan sayrai. Tu sebagai apa tu? Maf'ul mutlak tu. Tak. Lepas tu diterangkan dua sayr Zaid tu. Al-hasana wal-qabiha. Faham tu? Jadi boleh dimusannakan, boleh dijamakkan. Selesai kat situ. Yang seterusnya, wal mubayyinu li'adadi amilihi. Ini fashion ketiga bagi maf'ul mutlak. Apa dia? Nak menerangkan adat, jumlah amil, iaitu fa'il tu dilaksanakan. Nahwu ayat Quran, fadukkata dakkatan wahidah.
maka kedua-duanya dihempuk. Apa dia kedua-duanya? Kalau tengok dalam Kawakib dia sebut al-ardu wal jibal. Bumi dan juga kita panggil gunung ganang. Dihempuk dengan sekali hempukan. Ni bumi, gunung ganang. Siapa yang hempuk tu? Angin ataupun kudrah, kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun malaikat. Dia ketuk, dia hancurkan. Lepas tu jadi debu lah semua sekali. Ni kiamat ni, waktu kiamat. Jadi dakkatan wahidah. Okey, dia ketuk berapa kali tu? Sekali. Dakkatan wahidah. Jadi wahidah tu datang nak menerangkan apa? Dakkatan sekali. Wahidah tu datang nak menerangkan apa? Nak menerangkan jumlah amin tu dilaksanakan. Jadi dukkah diketuk beberapa kali, dipukul bumi ke dihempap bumi kepada gunung ganang ataupun sebaliknya tu beberapa kali. Dakkatan wahidah, dengan sekali ketukan gitu, pukulan, hempakan dan sebagainya. Contoh lain, wa qaulika darabtu Zaidan darbatain. Aku telah pukul Zaid dengan 2 pukulan. Jadi darbatain maf'ul mutlak, menerangkan berapa kali darb itu dilakukan. Ataupun darabtu Zaidan thalatha darabat. Thalatha tu maf'ul mutlak, menerangkan berapa kali darabat, berapa kali darb dilaksanakan. Darabtu Zaidan alfa darbin. Tak menerangkan berapa kali darb itu dilakukan, iaitu 1000 kali. Wa huwa qisman, wa huwa tu kembali kepada al-maf'ul mutlaq. Ada 2 bahagian. Pertama lafzi, yang kedua ma'nawi. Okey. Fa in wafaqa apa? Fa in wafaqa al-masdaru. Fa in wafaqa al-masdaru lafdha fi'lihi, kalau berbetulan masdar lafdha fi'lihi, akan lafaz fi'ilnya berserta maknanya. Maka ketika itu kita sebut fahuwa lafzi. Maka maf'ul mutlaq itu jenis lafzi, kama taqaddam, sebagaimana yang telah lalu. Contohnya darabatu Zaidan darban. Darabatu Zaidan darban. Darban tu maf'ul mutlaq. Jenis apa? Lafzi ke maknawi? Maka kita tengok, kalau darban tu sama makna dan juga sama sudut lafaz dengan amin dia, maka dia tu lafzi. Kalau tak, maknawi. Jadi darban sama dengan daraba. Sudut ejaan tu daraba kat sini. Ada dot, ada dot, ada ra, ada ba. Walaupun apa, baris tu berbezalah. Darban, daraba lain baris, tapi dia punya huruf tu sama, makna pun sama. Maka ketika itu kita sebut apa? Maf'ul mutlaq yang berbentuk lafzi, kama taqaddam. Wa in wafaqa al-masdaru ma'na fi'lihi duna lafzih. Kalau masdar itu berbetulan, muafakat akan makna fi'ilnya, tapi tidak muafakat dengan lafaz fi'ilnya, fahuwa ma'nawi. Itu kita panggil maf'ul mutlaq yang maknawi. Nahu jalastu qu'udan. Qu'udan dengan jalastu, jalasa, maknanya sama. Duduk. Tapi lafaz lain. Qa'ada dengan jalasa, lafaz tu lain, berbeza. Wa qumtu wuqufan. Qiyam dengan wukuf, makna sama. Qumtu dengan wukuf, tapi apa? Dia punya lafaz berbeza. Yang ni qama, yang ni waqafa, berbeza. Qumtu wukufan, berbeza. Maka kita sebut wukufan tu sebagai maf'ul mutlaq yang berbentuk ma'nawi.
Cuma sebahagian ulama' dia tak setuju jugalah. Dia kata qa'ada dengan jalasa ni ada makna yang berbeza, bukan sama. Tu boleh baca dalam syarah lah. Okay, kemudian Syekh tegakkan makna masdar. Wal masdaru ismul hadas. Nama bagi perbuatan. Hadas tu perbuatan. As-sadiri. Yang mana perbuatan tu terkeluar, dilaksanakan minal fa'il, daripada orang yang melakukan. Tu. Boleh? Jadi contoh kita sebut darban. Itu masdar. Sebab apa? Darban itulah isim, nama bagi perbuatan yang keluar daripada fa'il. Darban tu makna memukul. Memukul kita sebut, terjemahan kita fa'il lah, memukul. Tapi darban ni juga pukulan tu sendiri, pukulan tu. Dia nama perbuatan. Nama perbuatan. Dia perbuatan, bukan dia tu perbuatan, dia tu perbuatan. Ismul hadas. Nama darban, aklan, sam'an, qatlan. Nama bagi perbuatan yang mana perbuatan tu keluar daripada fa'il. Itulah kita panggil sebagai al-masdar. Dalam syarah ditambah syarat nak jadi masdar mesti apa? Al-jari 'alal fi'il. Contoh tawaddu'a yatawadda'u tawaddu'an. Tawaddu'an tu dia mengikut rentak fa'il lah. Tawaddu'a yatawadda'u tawaddu'an. Huruf pun sama. Tak. Itu kita panggil masdar. Tapi ada satu lagi kita panggil ismul masdar. Ismul masdar ni perbuatan juga yang keluar daripada fa'il. Cumanya apa? Cumanya dia tak ikut wazan ataupun rentak kepada fa'il. Contoh tawadda'a yatawadda'u wudu'un ataupun wudu'an. Tawadda'a yatawadda'u. Tiba-tiba datang wudu'an. Mana ta? Kat tadi ada tawadda'a, ada ta. Wudu'an mana ada ta? Wudu'an tu kita panggil sebagai apa? Isim masdar. Isim masdar. Jadi itu bezalah. Irtasala yagtasilu irtisalan. Itu masdar. Tapi irtasala yagtasilu ghuslan. Ghuslan tu kita panggil isim masdar. Maknanya sama je. Perbuatan. Boleh? Wa taqribuhu an yuqal. Wa taqribu haddil masdar ila fahmil mubtadi'i. Taqrib ni apa? Kita nak dekatkan makna masdar. Tadi bila kita sebut al-masdar ilah ismul hadas as-sadir minal fa'il, boleh jadi mubtadi' tak faham. Maka Syekh pun bantu. Syekh sebut cara nak faham dengan lebih mudah ialah an yuqal, dikatakan huwa alladhi, masdar tu ialah satu perkara yang datang yaji'u salisan fi tasrifil fa'il. Satu isim yang datang pada ranking ketiga bila mana kita tasrifkan mana-mana fa'il. Contoh dikatakan kepada kita, wahai Salah, sila tasrifkan daraba. Kita pun cakap apa? Saya pun cakap daraba yadribu darban. Jadi apa yang datang yang ketiga? Daraba fa'il madhi, yadribu fa'il mudhari', darban masdar. Tu. Mana-mana isim yang datang kali ketiga dalam tasrif fa'il tu, itu kita panggil masdar. Ustaz mesti datang ketiga, ustaz tak boleh datang yang kedua. Boleh je. Kita sebut daraba, darban, yadribu ikut umum, tak ada masalah. Tapi jadi uruf sarfiyin ni, bila dia orang tasrifkan satu-satu fa'il, dia orang ikut rentak tu. Daraba yadribu darban, dariban madruban, ada dia punya turutan lah. Fa'il madhi dulu, lepas tu fa'il mudhari', lepas tu masdar. Tak depan, tak belakang, ikut umum, tak ada masalah. Yang penting kita faham. Tapi dah uruf begitu. Tak, jangan kita lawan uruf. Uruf tu bukan satu perkara yang haram. Takut cari dalil pula. Apa lah? Aina dalil? Okay, ada dalil rasanya. Ulama' bila dia buat satu benda tu ada dalil dia. Kena tengok dalam kitab besar lah. Apakah dalil disebut madhi dulu, lepas tu mudhari', lepas tu masdar. Kenapa tak sebut benda lain dulu? Tu. Waqad tunsabu asya'u 'alal maf'ulil mutlaq. Kemudian Syekh berpindah kepada perbahasan apa? Perbahasan ada sebahagian maf'ul mutlaq yang bukan masdar.
Kita sebut tadi nak jadi maf'ul mutlaq mesti masdar. Sebab tu dalam ta'rif sebut apa? Huwal masdaru. Mana mesti masdar lah. Al-fadlatu al-mu'akkidu li'amilihi awil mubayyinu li naw'ihi aw adadih. Jadi mesti masdar. Tapi ada juga maf'ul mutlaq yang di'irab sebagai masdar, sedangkan dia yang di'irab sebagai ada juga maf'ul mutlaq yang bukan masdar. Ada juga maf'ul mutlaq yang bukan masdar. Apa dia maf'ul mutlaq yang bukan masdar tersebut? Waqad tunsabu asya'u 'ala al-maf'ulil mutlaq. Dan kadang-kadang qad tulis taqlil dinasabkan beberapa perkara atas nama dia tu maf'ul mutlaq. Wa illam yakun masdara, sekalipun dia tu bukan masdar. Wa zalika 'ala sabilin niyabah. Itu berlaku kerana apa? Ala sabilin niyabah, gantilah. Bila masdar tak ada, maka digantikan perkara lain selain daripada masdar. Dan di'irab sebagai maf'ul mutlaq. Sebab apa di'irab sebagai maf'ul mutlaq? Sebab dia menunjukkan ke atas makna masdar tadi tu. Sama ada takkid li amilihi ataupun mubayyin li naw'ihi ataupun mubayyin li adadi al-amil. Tu. Jadi bila dia menunjukkan makna masdar, nak i'rab dia lagi. I'rab maf'ul mutlaq lah. Okey. Wa dhalika ala sabilin niyabah 'anil masdar nahu kullin wa ba'din. Kalimah kullin wa ba'din. Dan juga ba'din. Kullin ni semua, ba'din ni sebahagian. Mudhafaini lil masdar. Yang mana kedua-dua tu disandarkan kepada masdar. Nahu fala tamilu kullal maili. Dalam ayat ni fala tamilu, amilnya tamilu. Kulla tu di'irab sebagai maf'ul mutlaq. Sedangkan dia bukan masdar tu. Tak. Boleh tak? Tidak ada masalah. Boleh? Disandarkan kepada masdar. Al-maili. Fala tamilu kullal maili. Dia disandarkan kepada al-mail. Yang mana al-mail tu keluar daripada tamilu tu lah. Fala tamilu kullal maili. Kalau tengok dekat syarah tu, dia sebut apa asalnya ialah fala tamilu mailan kullal maili. Ada masdar yang mahzuf lah. Fala tamilu mailan kullal maili. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil. Taqawwala. Lepas tu sepatutnya apa? Sepatutnya fala taqawwala aqawila, gitu sepatutnya. Ba'dal aqawil. Tapi kat sini apa? Dijadikan ba'dha tu sebagai maf'ul mutlaq. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Ba'dha tu disandarkan kepada al-aqawil. Yang mana aqawil tu ialah masdar kepada taqawwala, iaitu masdar kepada amil yang memasukkan ba'dha. Jadi dalam i'rab, kita i'rab apa? Kulla tu maf'ul mutlaq. Kita tak i'rab al-maili. Dalam i'rab kita sebut ba'dha tu sebagai maf'ul mutlaq, kita tak sebut al-aqawil. Okey, wa kal adadi. Jadi perkara pertama yang boleh ganti maf'ul mutlaq, yang boleh ganti masdar ialah kullun. Yang kedua ba'dun, bila mana dua ni disandarkan kepada masdar. Yang ketiga ialah adad, bilangan. Fajliduhum samanin. Pukullah mereka 80 jaldatan. 80 kali pukulan. Samanin ialah maf'ul mutlaq. Syekh sebut fa samanina maf'ul mutlaq. Wa jaldatan tu tamyizun. Boleh? Jadi samanin ni bukan masdar, dia tu adad, bilangan. Tapi dia boleh ganti tempat masdar. Boleh? Sebab apa? Sebab dia menerangkan makna masdar. Kan makna masdar kan antaranya ialah menerangkan adad. Darabtu darbataini. Jadi kat sini fajlidum, pukul lah. Samanin. Kita faham apa? Pukul lah. 80 kali pukul. Jadi 80 tu menerangkan jumlah pukulan. Jadi sama maf'ul mutlaq. Darabtu darbataini, darabtu salasa darabat tu lah. Boleh? Tu. Okey. Wa ka asma'il alat. Nahu darabtuhu sautan aw asan aw miqra'atan. Perkara keempat yang boleh ganti masdar atas nama maf'ul mutlaq ialah nama-nama alatan. Sautan ni apa? Cemeti.
Asa, tongkat, miqra'ah ni apa? Tengoklah maksud dia miqra'ah. Jadi alat pemukul jugalah. Jadi darabtuhu sautan, aku pukul dia. Aku pukul dia. Aku pukul dia. Style pukul tu lagu mana? Kamu rembat dengan pukul dia dengan tali ke? Dengan rotan ke? Sautan. Jadi sautan tu menerangkan cara pukul. Nau' ad-darb. Tak, dengan cemeti cara dia lain. Rasa dia pun lain. Berbeza dengan tongkat dan sebagainya. Boleh? Maka sautan tu kita irak sebagai maf'ul mutlaq. Asal pun maf'ul mutlaq. Miqra'atan pun maf'ul mutlaq. Asalnya begini bunyi dia. Asal kepada darabtuhu sautan ataupun darabtu Zaidan sautan, asalnya ialah darabtu Zaidan darban bi sautin. Dia ada B. Aku pukul Zaid dengan satu pukulan. Darabtu Zaidan darban. Jadi darban tu maf'ul mutlaq dia lah. Dengan apa? Bi sautin. Aku pukul dia dengan cemeti. Kemudian tawassu' fil kalam. Tawassu' ni apa? Permudah dalam percakapan, perluaskan dalam percakapan, maka disebut apa? Dibuang masdar. Jadi darabtu Zaidan darban, dibuang darban. Maka bunyilah darabtu Zaidan sahaja. Darabtu Zaidan bisautin. Lepas tu kita buang juga ba. B tu kita buang. Jadi bunyi lagu mana? Darabtu Zaidan sautin. Tak ada sautin. Itu tak ada ba. Ba dah dibuang. Maka dijadikan sautin itu sebagai sautan, ganti kepada maf'ul mutlaq. Maka bunyilah darabtu Zaidan sautan. Boleh? Itu. Selesai. Lama pula baca ni. 8.30 dah. Rasa nak tengah sikit je tadi. Nak baca 3 bab hari ni. Nak berhenti ke nak baca lagi? Cuba komen sikit. Saya cadang tadi nak baca sampai maf'ul li ajli. Tiba-tiba jadi panjang pula tengah ni. Nak habis dah lama dah nak habis kitab ni. Macam mana nak baca lagi ke? Nak menangguh dulu. Tengok sikit kat sini. Benda pun tak susah pun ni. Berhenti dulu lah tak? Tak apalah, lain kali lah kita baca. Minggu depan kita baca 2 bab, 3 bab. Allahu'alam. Ada sebarang soalan? Ada soalan tak? Barakallahu fikum. Ada sebarang soalan? Tak ada. Jadi kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.